Assalamualaikum. Saya Cikgu Abu. Saya mengajar bahasa Melayu. Kalau tak dengar saya cakap, senyap, pak, ke bahu, patah tulang rusuk kau. Kau faham tak? Bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam The Ranchi Mature Channel. Okay guys, jadi kita bertemu lagi dalam The Ranchi Mature Channel. Oh, dah lama betul tak buat video 13 hari dah saya stop. Dan kini kita kembali lagi. Okay. Jadi hari ni kita akan membuat konten berkaitan dengan PDPR guys. Okay, ramainya yang bising dekat luar sana berkaitan dengan PDPR. Cikgu juga yang salah. Asyik-asyik cikgu salah. Itu tak kena, ini tak kena. Macam Pak Maon. Itu tak kena. Ini yang kena. Okey, jadi kita akan lihat, kita akan kupas apa itu PDPR sebenarnya. Jadi PDPR ini nampak gayanya menjadi satu tajuk yang hangat diperkatakan sejak kita mula PKP ni, dan sejak mulanya pembukaan sekolah pada minggu lepas. Jadi kita akan lihat apa itu PDPR. Okey, kita perlu tahu apa itu PDPR. Okey, jadi saya akan tunjukkan kepada korang semua, apa itu PDPR supaya kita faham apakah sebenarnya proses pembelajaran dari rumah ini sebenarnya. Okey guys, jadi kita akan lihat apakah PDPR. Kita pakai PowerPoint guys. Okay, kita pun nak try juga. Alright. Jadi PDPR ni adalah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Itu maksud dia. Sebab ramai sangat yang di luar sana yang tak tahu apa di PDPR. Banyak yang bising-bising dekat apa ni, Facebook lah. Di mana-manalah di laman sosial kan. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu apa dia PDPR. Jadi hari ini kita akan lihat apa dia PDPR. PDPR ni adalah satu proses pembelajaran yang dilakukan di rumah dan dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia supaya semua pelajar-pelajar di Malaysia ini mendapat pendidikan walaupun mereka berada di rumah. Sewaktu pandemik ni lah. Jadi PDPR ni boleh dilaksanakan secara dalam talian ataupun kita panggil sebagai online, di luar talian offline, dan juga di luar kawasan kita panggil sebagai offsite. Jadi kita akan lihatlah satu persatu apa dia kaedah-kaedah ni. Okey guys, jadi kita pergi kepada yang pertama, iaitu secara dalam talian ataupun yang dipanggil sebagai online. Apa PDPR online ni? Sebenarnya inilah PDPR ataupun proses pembelajaran di rumah yang banyak orang buat ataupun guru-guru buat sewaktu PKP ni. Dan inilah yang menyebabkan ramai ibu bapa yang bising di luar sana. Tak ada internet lah, internet slow lah, anak ramai lah, nak kena pakai gadget, nak kongsi-kongsi, nak kena panjat gunung, panjat bukit, panjat pokok dan sebagainya lah. Jadi inilah yang menyebabkan ramai pelajar-pelajar di luar sana dan juga ibu bapa mengalami banyak masalah. Tapi sebenarnya PDPR secara dalam talian ni ataupun online ini, kita kena lihat beberapa sudut dulu sebelum guru-guru itu melakukan PDPR online ini. Sebab yang pertama, kita kena lihat kesesuaian pelajar kita sendiri. Kalau pelajar kita itu berada di kawasan yang mudah capai, contohnya mereka mempunyai capaian internet yang baik, mungkin dalam talian ni adalah satu medium yang paling sesuai. Sebab dalam talian ini kita akan lihat pelaksanaan dia berlaku apabila ada capaian internet dan juga penggunaan peranti, dan murid boleh melakukan pembelajaran secara real time. Contoh macam dia datang sekolah lah, seperti dia datang sekolah dan dia bersemuka dalam talian. Itu bezanya lah.
Dan banyak orang kata aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh pihak tertentu di luar sana, okey, yang boleh digunakan oleh guru-guru ataupun ibu bapa dan murid untuk melakukan PDPR online ni. Okey, sebagai contohnya kalau kita lihat dalam gambar rajah ni, pihak kementerian pun ada bekerjasama dengan pihak Google dan menggunakan Delima sekarang ni. Dulunya digelar, tak silap saya, adalah program Google Classroom macam tu lah, tapi ditukar kepada Delima. Okey, Cikgu Tube, EduWeb TV, okey, banyaklah, memang banyak aplikasi yang boleh diguna pakai. Dan ada yang menggunakan e-permainan, okey, bagi guru-guru yang mungkin nakkan satu pembelajaran yang interaktif. Okey, mereka boleh menggunakan Kahoot, okey, Quizlet, Quizzes, Padlet dan banyak lagi media-media atau aplikasi yang menarik untuk melakukan proses pembelajaran. Tapi macam saya, okay, saya mengajar murid-murid di peringkat menengah atas. Jadi saya kena melihat kesesuaian anak murid saya lah. Takkan saya nak kena pakai benda-benda yang interaktif ini sangat. Sebab apabila kita nak mengajar menengah atas ni, kita banyak perlu menggunakan teori ataupun penerangan yang lebih jelas supaya mereka dapat orang kata ilmu yang tepat sebenarnya. Jadi saya lebih kepada penggunaan video video conference lah, seperti Google Meet ataupun ada yang guru yang menggunakan Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu cara yang paling berkesan bagi saya. Cumanya pada pendapat saya lah, kepada guru-guru di luar sana, saya lebih menyarankan anda semua menggunakan Google Classroom. Okay, sebab Google Classroom ni bagi saya dia dah perfect dah sempurna dah. Semua benda yang kita perlukan ada. Okay, kita nak check attendance boleh, kita nak suruh anak murid kita hantar kerja dan kita boleh check kerja itu, dan kita boleh banyaklah benda yang kita boleh buat dengan Google Classroom sebenarnya. Ada 5 itu tadi. Jadi saya rasa saya lebih kepada penggunaan Google Classroom tu. Okey, yang kedua adalah PDPR secara luar talian ataupun offline. Okey, yang ini dia bukan masalah apa. Satunya adalah bila capaian internet pelajar itu ataupun kekangan yang dihadapi oleh ibu bapa itu sendiri untuk memberikan anak dia pembelajaran dalam talian seperti yang saya cakap tadi. Jadi offline ini dia masih lagi menggunakan internet, tapi dalam kadar yang minimum. Okey, sebagai contoh, katakan pelajar itu dia ada peranti, dia ada gadget, okay? Dia ada komputer, dia ada laptop, dia ada telefon, tapi internetnya agak terhad. Jadi boleh juga kita lakukan PDPR sebenarnya. Sebagai contoh, apabila pelajar itu ada internet, nanti mereka akan akses apa yang kita buat, okay? Apa yang guru buat. Jadi guru-guru perlu buat apa? Okay, mereka boleh hantar ataupun boleh share dengan murid-murid, okay, berkaitan dengan video pembelajaran, okay, boleh hantar tentang buku teks digital mungkin, ataupun tugasan-tugasan yang tertentu, dan pelajar akan muat turun apabila dia ada capaian internet nanti, ataupun ibu bapanya memberikan kebenaran untuk menggunakan internet pada waktu yang sesuai, dan murid itu akan dapat apa yang kita bagi ataupun guru bagi. Okey. Jadi tempoh penggunaan peranti pun mungkin salah satu benda yang mungkin kita kena titik berat lah, sebab kadang-kadang kekangan macam tadi yang saya cakap, ada ibu bapa yang mungkin terhad jumlah gadgetnya di rumah, ataupun ada yang mungkin anaknya memang tak ada telefon dan sebagainya, jadi terpaksa pakai telefon ibu bapa, dan ibu bapa pula bekerja kan, jadi kena tunggu ibu bapa balik kerja baru mereka boleh tengok ataupun akses apakah tugasan yang guru mereka bagi. Jadi itu yang dimaksudkan dengan offline. Jadi ibu bapa di luar sana jangan risaulah, banyak sebenarnya kaedah-kaedah lain yang boleh diguna pakai oleh guru-guru, tapi kita memerlukan kerjasama daripada ibu bapa untuk kita melaksanakan PDPR secara offline ini. Okey, cara ataupun kaedah yang ketiga adalah PDPR secara offsite. Okey, ini adalah satu cara di mana pihak kementerian cuba untuk membantu murid-murid ataupun ibu bapa yang mengalami bencana alam. Okay, contohnya macam yang berlaku sekarang ni lah di kawasan Pantai Timur, seperti di Kelantan dan Terengganu yang mengalami banjir. Okay, mereka berada di satu kawasan ataupun lokasi yang mungkin terputus talian ataupun hubungan dengan pihak sekolah.
Jadi di sini dia memerlukan pembelajaran kendiri lah, ataupun ibu bapa tu sendiri perlu memainkan peranan untuk memastikan anak-anak dia terus belajar. Okey, tak kisahlah apa-apa medium pun yang digunakan. Okey, jadi guru-guru mungkin tak dapat nak membantu, tetapi kebanyakan ibu bapa saya rasa, saya percaya, yang inginkan anak dia mesti belajar walaupun berlaku bencana alam, tetapi mungkin sumber yang digunakan tu mungkin terhad lah, tapi tak apalah, sebab kita ada surat siaran daripada pihak kementerian, di mana kalau kita lihat di gambar rajah ni, ada garis panduan pengurusan PDP akibat bencana alam. Dan itu pun mungkin dititik beratkan supaya anak-anak kita tidak ketinggalan dalam pelajaran dia. Okey guys, jadi saya rasa kita dapat sedikit pemahaman lah berkaitan dengan PDPR. Jadi kepada ibu bapa yang di luar sana, jangan cepat melenting, cool down, relax. Semua orang sekarang sedang mengalami kesukaran sebenarnya dan kami di pihak Kementerian Pendidikan sebagai guru banyak memikirkan apa kaedah-kaedah yang bersesuaian untuk kita sampaikan ilmu kepada anak-anak kita. Ya. Jadi sama-samalah kita bantu untuk melaksanakan PDPR ni supaya PDPR ni lebih berkesan, dan dapat membantu anak-anak kita supaya tidak ketinggalan. Okay guys, jadi ada hal lain lagi kalau kita nak bincangkan sampai besok pun tak habis. Jadi kita mungkin akan sambung pada video yang seterusnya nanti. Dan saya rasa saya tamatkan konten saya pada kali ini. Dan pastikan kepada masyarakat di luar sana, pastikan kita menyampaikan perkara-perkara yang kita mesti tahu. Jangan kita tak tahu, kita main sebar dan sebagainya dan membuatkan provokasi terhadap isu PDPR ini sebenarnya. Jadi saya sebagai seorang guru agak terkesan sebenarnya, ramai ibu bapa yang bising nak buat macam mana kan, kita pun nakkan yang terbaik sebenarnya untuk anak-anak murid kita. Mana ada guru yang di luar sana saya rasa yang tak mempedulikan anak murid. Cumanya bagi saya kebanyakan guru itu adalah salah satu orang kata pekerjaan yang penuh dengan amanah dan tanggungjawab. Jadi kita perlu jalankan tanggungjawab itu supaya pendidikan di Malaysia ni tidak jauh ketinggalan. Kepada masyarakat di luar sana, kepada penonton di Ranci Miyuci, selamat ber-PKP lagi, sehingga 4 hari bulan. Teruskan bersabar, dan mana-mana guru yang telah dipanggil untuk bertugas ke sekolah, jaga kesihatan, tolong patuh SOP. Dan saya pun turut bertugas sekarang ini, tak ada cuti guys, memang 5 hari straight saya ke sekolah untuk melakukan PDPC bersemuka dengan pelajar-pelajar SPM kohort yang tahun lepas punya, tahun 2020. Dan kami masih lagi berjuang. Saya pun mengharapkan benda yang sama kepada rakan-rakan saya di luar sana supaya teruskan perjuangan korang. Pastikan kita melaksanakan tanggungjawab kita dengan baiklah. Terima kasih kerana menonton di Ranci Miyuci kali ini. Saya harap mungkin dalam 2 hari lagi kita akan buat another konten yang berkaitan dengan mungkin PDPR juga. Terima kasih kerana menonton di Ranci Miyuci channel. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.